Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan pada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih kerana hadir ya Saudara Azrul Jalil yang saban hari, saban malam menemani saya untuk pencerahan ini. Begitu juga dengan Saudara Empat Tulang Kering, Saudara Puan Liza, Bagan Liza, Saudara Zamari LC, Saudara Azrium dan Yauman di Instagram. Begitu juga Anggrek Lara. Bukan Anggrek Lemba ke ni, Anggrek Lara. Lara pula dah. Saudara Mengambil Berkat, Wes Mangan, Wes, Mustafa Ilyas, Wanjan Saidi, Joka, Muhammad Rozi, Hazim, saudara, saya minta maaf saudara. Saudara Johasri. Aduhai, lepas satu-satu minta live. Saya tak kerti. Saya ada Openg Temu, Saudara Pizzle, Saudara Hazri, Azmi Nordin, Sabaruddin Din, Mak Raimi, Mat Sidik, Jamaliah Sabian, Rosiah Arroy, Abike, Bakya, Ari Emedi, Saudara Honda HRV, Saudara Hazim Azim, Saudara Asri, Saudara Azhari ni dekat di Instagram. Dia tak tahulah. Saya minta maaf lah. Saya tak tahu nak kalau saya salah tekan nanti susah pula saya. Tak dapat nak beri pencerahan. Jadi saya biar begitu sajalah. Saya minta maaf lah Saudara Azhari ya. Saya nak buat macam mana? Waalaikumsalam. Saudara Fuad Abdul Rahman. Apa khabar Fuad? Orang Subang Jaya. Saudara Harun, Saudara Hanif, Saudara Amir Daulah, Saudara Mahat. Begitu juga Azhari Tok Kaya. Saudara Adnan Hamad, Saudara Abdi, PZ di TikTok, Suzalina Anwar. Jadi saudara jangan lupa like, share dan subscribe. Bukan hanya di Facebook, tapi juga di Instagram dan juga TikTok. Saya tak tahu, saya minta maaf lah. Saya nampak ni Instagram, you miss a video chat from Azhari. Saya tak boleh nak video chat saudara. Saya minta maaf saudara. Saya nak suruh pun tak tahu macam mana nak off pun tak kerti. Aduh, suruh call back nanti. Dah rosak dah. Kan? Saya dah kata tadi. Aduh. Ni masalah ni saudara. Itulah masalah saudara. Saya tak tahu apa jadi ni sekarang ni. Sebab saya offkan balik. Aduh. Itulah teman-teman semua, saya minta maaf lah. Jangan minta berlive dengan saya. So, saya tak tahu nak buat macam mana ni sebenarnya. Kalau masuk itu ganggu saya. Tak maaf saudara. Sebab saya tak kerti. Terus terang saya cakapkan. Ya, Saudara Samsul Anwar, Saudara Zulkifli Ismail. Salam semuanya. Saudara Mariam Putih, Azli, Awang Yusof. Dan teman-teman yang lain. Aduh, terganggu betul lah dekat TikTok ni. Bila diganggu oleh teman-teman yang lain. Saudara. Baik saudara. Izinkan saya memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pada negara kita hari ini. Sebab awal pagi tadi Saudara Jamil Idris mengantar kiriman awal pagi tadi. Sebab semalam tu terlewat sikit, hari ini awal ya Saudara Edi Hassan. Menurut Saudara Jamil Idris, hari ini adalah hari Khamis saudara. Jangan lupa malam ini malam Seribu Rahmat, malam Jumaat saudara. Dan merupakan tanggal 1 Disember, pembuka bulan Disember saudara. Dari laporannya terdapat, ini merupakan hari yang ke-988 saudara. Virus corona, Saudara Hans ya, di TikTok, melanda negara kita hari yang ke-988 COVID-19. Dari laporan Saudara Jamil Idris bersama dengan Saudara Rio, ada peningkatan sedikit. Kemarin 1672 dan hari ini 1737 jangkitan. Menjadikan jumlah jangkitan kumulatif keseluruhannya sudah pun 4,992,168. Sikit lagi genaplah 5 juta. Itu keadaan saudara. Dan hari ini laporan yang saya dapat, semalam terdapat rupanya ada peningkatan di 12 buah negeri. Walaupun tak banyak, ada naik 3, 4, 5 dan sebagainya. Tetapi terdapat 12 negeri, namun Terengganu tidak berubah kepada 57 jangkitan. Cuma yang susut ada 3 negeri saja. Jumlahnya Wilayah Persekutuan 193 jangkitan, Selangor susut. Banyak saudara. Daripada 619 kepada 367.
Di Sarawak 125 jangkitan, 166. Di Sabah 125. Kedah 164. Kelantan 123. Melaka 134. Itulah tadi saudara 7 buah negeri yang ada jangkitan. Saya harapkan jangkitannya mengatasi angka 100. Yang lain itu di bawah 100. Baik saudara. Usai pencerahan tentang COVID-19, izinkan saya masuk segmen e-commerce. Kalau teman-teman yang ada produk nak diwawarkan, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 01-330-41241. Al-Azhar berniaga parfum wangi. Itu minyak wangi daripada tanah Arab. Bukan minyak atas, parfum. Sedap dipakai, segar sebadan. Dan beliau juga memasarkan setangi bakur. Bila dibakar, harum semerbak satu rumah, saudara. Ingat saudara, rumah yang wangi adalah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Dan kalau anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang, nak dapat buah-buahan, bekalan buah-buahan yang terus dihantar ke rumah saudara. Ceri, anggur, buah kiwi dan sebagainya. Hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Grade buah-buahan yang terbaik dan harganya pun terbaik, saudara, lebih murah daripada pasar. Tapi jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya. Saban hari saya akan mewawarkan pada anda, iaitu popiah sira Lady Maria. Memang sedap saudara, pedas, gangup dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan bagi teman-teman yang nak berniaga, tim Nuraisyah sedang mencari teman-teman untuk pemasaran produknya. Itu produk kosmetik untuk wanita, serta makanan segera dan juga susu berperisa buah tamar, saudara. Hubungi tim Nuraisyah di talian 018-279-4288. Kita juga harus menyokong, saudara, perusahaan sahabat kita, saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Saudara Zul boleh dihubungi di talian 019-917-0449. Antara produk yang dipasarkan oleh saudara Zul, tokoh jamu kemaman, adalah Neofera, itu minyak kelapa dara yang membantu merawat masalah kulit seperti psoriasis, eczema, dermatitis, membantu menguatkan gusi melalui proses pengkumuran. Ia turut membantu masalah strok, angin ahma, menguatkan tulang ataupun kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan lemak jantung. Juga saudara Zul ada memasarkan produk yang dihasilkan olehnya, iaitu Trust Health, iaitu kapsul untuk resdung. Ini untuk mengatasi masalah alahan dan gangguan hidung, merawat sesama, bersin dan hidung tersumbat, mengatasi gatal-gatal di muka, hidung, mata dan tekak. Ia turut merawat masalah sakit kepala, iaitu migrain dan mata berbinar. Sila hubungi saudara Zul secara di talian 019-917-0449, tokoh jamu kemaman. Okay, saudara, terima kasih kerana meluangkan waktu sedikit untuk saya mewawarkan produk sahabat-sahabat kita. Ingat saudara, hidup ini berusahalah untuk mencari rezeki yang halal. Rezeki yang terbaik adalah perniagaan, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita, saudara. Kerana sebuah kehidupan yang tenang itu, saudara, datangnya dari jiwa yang positif. Kehidupan yang bercelaru berpunca daripada jiwa yang berfikiran negatif. Sebab itu kita lihat kehidupan baginda Rasulullah SAW selalu dalam keadaan tenang. Kerana baginda Rasulullah sentiasa berfikiran positif. Hati yang tenang akan mendidik manusia menggalaskan segala cabaran dengan mudah tanpa kesukaran. Dan cara untuk menenangkan hati dan fikiran dijelaskan dalam Al-Quran dan sangat berkesan jika kita amalkan. Sayangnya, ramai manusia tidak mempraktikkan cara itu. Sebaliknya, mereka memilih hiburan untuk menenangkan hatinya. Malahan hiburan itu tidak bertepatan dengan kehendak agama dan bertentangan dengan Islam. Sebenarnya, saudara, caranya mudah, itu berzikir. Berzikir merupakan cara terbaik untuk melentur hati supaya sentiasa tenang, selain menjadikan minda lebih fokus
dan kita bersikap berfikiran positif walat dalam apa keadaan sekalipun. Dalam Al-Quran, saudara, dalam surah Ar-Ra'd, ayat yang ke-28, saudara. Ayat 28 surah Ar-Ra'd, itu Allah SWT berfirman, maksud mafhumnya, ingatlah dengan berzikir, saudara. Jadi, jiwa kamu akan tenang. Saudara, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah memberikan petunjuk. Mafhumnya, ingatlah dengan berzikir, itu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Masih ramai di kalangan kita sering tersalah pilih mencari jalan untuk meraih ketenangan dalam hidup. Akibatnya, hati menjadi resah, gelisah, sedih, marah dan kecewa. Kehidupan pula tidak pernah tenang. Akhirnya, jalan yang salah dipilih untuk mencari ketenangan. Dan melakukan apa yang diperintahkan serta meninggalkan larangannya sekaligus akan membersihkan jiwa daripada segala kekotoran batin. Apabila batin kita telah bersih, suci daripada segala kekotoran, kemaksiatan, ketenangan hidup akan datang dengan sendirinya. Ibarat sepohon pokok yang subur menghijau kerana mendapat air dan baja yang secukupnya. Para ulama mengatakan antara faktor baginda Rasulullah SAW berfikiran positif adalah kerana makanannya adalah zikir yang diamalkan, menyebabkan tubuhnya menjadi kuat, sihat dan bertenaga. Ingat saudara, pesanan malam Jumaat ini, perbanyakkanlah untuk berzikir. Okey saudara, kita masuk segmen mutiara kata, kiriman Tan Sri Osu Sukam. Kata Tan Sri Osu, setinggi mana pun kita terbang saudara, sedalam mana pun kita menyelam, dan sejauh mana kita pergi, serta sekeras apapun kita berusaha, namun yang pasti, masa depan kita adalah kematian. Ingat saudara, setiap insan yang hidup di dunia ini, jangan lupa bahawa hidup ini hanyalah sementara dan kematian berada di hadapan kita. Kita harus saling mengingati. Sebab itu saya sering mengingatkan teman-teman, jika ada kesempatan, saudara, dan kepada pimpinan negara saya mengingatkan, supaya janganlah mereka berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang, negara akan muflis kalau dibelanjakan wang negara tanpa had. Baik, saudara. Tajuk bicara pada malam ini, saudara. Di sana menanti, di sini menunggu. Apa yang saya maksudkan, saudara? Tunggu dulu, saudara. Sebelum tu kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, pucuk turi bunga betik, lemak nangka udang kara. Kehakiman akuri, telunjuk politik, mengundang petaka pada negara. Jadi kalau badan kehakiman diikut telunjuk orang politik, maka ia bagaikan mengundang petaka kepada negara. Itu pesanan daripada Pak Nazil. Jauh dari Perlis mengirim pantun yang mengandungi nasihat dan pesanan. Tambah Pak Nazil lagi, beli berangan digerai ke Anis, delima merkah ditimbang berat. Bersahabat dengan orang oportunis, silap langkah, diri terjerat. Itu pesanan Pak Nazil. Jangan kita bersahabat dengan orang yang oportunis. Orang oportunis ni dia bermuka-muka. Saudara, kerana silap langkah nanti diri kita akan terjerat. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang cukup bernilai bagi saya. Sambil-sambil kita memberi kritikan peribadi untuk diri kita, saudara. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya harus mengingatkan anda bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kiriman apa yang anda tulis dalam muka buku saya, Saudara Izam Zaid di TikTok. Begitu juga Saudara Liah Yan, Roslan Mubin, Saudara Rudin, Saudara Azlan Yusof, Haji Rasimin, Mat Nayan, Saudara Mat Nazri, Saudara Azmi Naatan, Teh Juriah. Bagi mereka yang menghantar kiriman, pastikan anda mematuhi syarat-syarat ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Sebab saya tak bertanggungjawab atas setiap santunan ataupun tulisan anda. Saya tak mampu untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan. Ingat saudara, ini pencerahan politik, bermatlamatkan, sekadar memberi informasi, dan seandainya saya ada memberi teguran ataupun pandangan
kita mesti berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau ada nak menghantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik. Sebab kita warga cinta damai, sentiasa berbahasa yang harmonis, saudara. Seperti biasa, permulaan bicara saya akan memberi bila dapat laporan tentang daripada Jabatan Kaji Cuaca. Saya ni kerana Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat. Katanya bahawa hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku di 7 negeri di Semenanjung dan Sabah. Iaitu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Sehingga hari Sabtu mendatang, saudara. Jadi hujan lebat akan berlaku, berhati-hati, mungkin boleh mengundang banjir. Met Malaysia juga dalam kenyataannya memaklumkan cuaca yang sama turut diramalkan berlaku di Sabah, melibatkan kawasan Kudat dan Sandakan. Saudara, amaran hujan berterusan tahap waspada ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan hujan ribut petir sedang ataupun dijangka berlaku melebihi 6 jam dalam tempoh tersebut di sesuatu kawasan. Artinya kalau hujan lebat dengan ribut petir selama 6 jam, pastilah akan mengundang banjir. Jadi saudara, jaga anak-anak dengan baik, jaga keluarga kita, siapkanlah diri kita dan berdoalah agar bencana banjir ini tidak berlarutan dan tidak menerjah pada diri kita. Kerana walaupun bahang pilihan raya dah selesai, tapi nampak gayanya bermula selepas musim pilihan raya, menurut Timbalan Pengarah Strategik dan Teknikal Jabatan Meteorologi, Saudara Muhammad Isham Anib, fenomena cuaca sejuk dicangka akan berterusan hingga Februari tahun depan. Selain daripada hujan ribut, saudara, negara kita juga akan mengalami fenomena sejuk. Kalau fenomena sejuk ini, saya khawatir, tentulah jangkitan COVID-19 itu mudah menular. Jadi, pastikan kalau kita tidur waktu malam, terutama warga emas, sama ada anda pakai sarung kaki ataupun selimutlah kaki anda. Selalunya daripada ujung kaki itulah kita rasa kebas-kebas, sejuk, dan bangun nanti jatuh dan boleh mengakibatkan bencana pada diri kita. Kerana menurut pakar meteorologi Universiti Melaya, Saudara Azizan Abu Samah, angin dari China itu memasuki Malaysia bermula awal November dan boleh menyebabkan suhu serendah 22 darjah Celsius. Dah jadi macam negara England pula kita, saya. Jadi musim ini memberi kesan kepada jumlah cahaya matahari yang terima. Memanglah, awal pagi panas dan bila petang saja hujan, malam sejuk. Saudara, itu laporan kaji cuaca, laporan suasana negara kita. Berhati-hati, saudara. Dan dari segi sektor ekonomi, nampaknya sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, ringgit nampaknya mula kembali mengukuh. Sehingga jam 6 petang tadi, ringgit Malaysia terus mengukuh pada RM4.40 berbanding dolar Amerika. Yang dulu RM4.44 sampai ke RM4.80. Ringgit juga dinaikkan bercampur-campur berbanding kumpulan mata wang utama dunia. Mata wang tempatan mengukuh berbanding euro pada RM4.59 untuk $1 euro. Begitu juga dengan $1 di Singapura, tidak lagi RM3.50 tapi RM3.24. Wang Malaysia bagi $1 Singapura. Bagaimanapun agak sedikit turun berbanding pound sterling. Sebab nampak gayanya pound sterling di England mengukuhkan kedudukannya. Jadi mengakibatkan tukaran wang kita, iaitu bagi 1 pound pada nilai RM5.35. Ya, sekarang dah turun pula tu RM5.33 dalam keadaan begitu. Dan bursa saham Malaysia juga nampak gayanya semakin mengukuh. Pada jam 5 petang tadi, bursa Malaysia KLCI meningkat sebanyak 2.71 mata. Jadi nampak secara ekonomi kita nampaknya sudah ada sinar cahaya. Bagaimanapun kita nantikanlah, sebab saat ini rakyat, pelabur-pelabur masih menantikan barisan kabinet yang akan dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mendapat kiriman, malahan media sosial, media arus perdana juga menyatakan bahawa pengumuman yang sepatutnya diumumkan hari ini tertangguh.
kiriman yang saya dapat saat ini kata besar kemungkinan besok. Dan upacara angkat sumpah akan diadakan pada hari Sabtu. Itu kiriman saya. Malahan unit protokol pun katanya sudah pun bersiap sedia. Bagaimanapun kena tunggulah saudara. Jangan percaya dengan apa yang ada dalam laman sosial ini macam-macam. Orang ni menteri itu, menteri ini. Tunggu, bersabar saudara. Dan saya ingin melaporkan bahawa sebelum ini kerajaan terdahulu pun turut berlaku kelewatan dalam pengumuman barisan kabinet. Seandainya kabinet ini berterusan, kalaulah lepas pilihan raya akan datang, kerajaan, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masih lagi memerintah, maka mudah sebab dah ada barisan kabinetnya, menteri-menteri. Yang ini tidak. Ini kabinet yang baru. Tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa meneliti setiap calon-calon yang akan dibawa masuk menganggotai jemaah menterinya. Malahan kali ini saya difahamkan jumlah jemaah menteri berkurangan. Sekitar dalam 24 ke 25 orang. Saya difahamkan begitu. Jadi kalau ada timbalan menteri pun 50 orang saya saudara. Tidaklah 70. Berbeza dengan macam apa yang terjadi sewaktu Datuk Seri Ismail Sabri mengambil alih kuasa di Anjung Perdana sebagai Perdana Menteri. Dia ambil tempoh 5 hari saja. Kerana waktu itu dia inherit ataupun meneruskan jumlah orang jadi menteri. Ini tidak saudara. Dan kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa meneliti juga permintaan, perundingan dengan ketua-ketua parti gabungan. Bukan hanya antara UMNO dengan Perikatan Parti Keadilan. Ia juga menyentuh daripada parti daripada Sabah, iaitu parti JRS, DPS, Parti Warisan. Dan saudara, ini juga diambil kira. Parti Amanah, daripada parti DAP. Bagaimanapun dalam keadaan begitu, dalam penelitiannya. Saudara, saya melihat bahawa gambaran yang saya dapat, Datuk Seri Anwar Ibrahim besok akan berada di Tambun untuk mengadakan solat Jumaat, makan tengari, meraihkan kesyukuran. Dan besar kemungkinan lah, mungkin gamaknya beliau memilih Tambun untuk tempat membuat pengumuman. Mungkin, saudara ya. Dan beliau juga akan menghadap Duli Yang Mulia Sultan Perak selaku Timbalan Tuan Agong. Mungkin saya yakin beliau telah pun menyembahkan pada Duli Yang Mulia Sultan Agong, senarai, menteri-menteri yang akan menyertai kabinet beliau. Dan saya melihat tarikh dipilih itu 2. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni suka pada perkataan 2. Sebab itu nombor keretanya dulu 11 ataupun 38. Dia suka nombor. Ada orang suka pada nombor, numerologi ya saudara. Saudara Rohaya Adam, bebaskah bosku? Saya dah bagi tahu saudara, pembebasan Datuk Seri Najib hanya dapat dilakukan melalui bidang kehakiman juga. Dia bukan hanya boleh buat pengampunan sebab masih ada lagi kes-kes yang tertunda. Saya berkeyakinan yang paling penting sekali mesti diadakan judicial review. Saya dah bercakap 2-3 malam dah. Saya mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan meletakkan, menegakkan hukum. Sebab negara ini negara hukum, bukannya undang-undang rimba. Bersabarlah saudara. Cuma saya dimaklumkan hari ini kesihatan Datuk Seri Najib agak terganggu. Dan beliau telah pun dimasukkan ke hospital untuk menerima rawatan. Sedih juga kita dengar saudara. Rizwan Amy, dia kata Menteri Kewangan. Seeloknya siapa? Pada pendapat saya, seelok-eloknya Menteri Kewangan ni biarlah mereka yang benar-benar pakar dalam bidang kewangan. Sebab itu saya katakan, ada baiknya. Tapi masalahnya, ya Mulia Tengku Razali Hamzah, dia kalah dalam pilihan raya. Kalau tidak, calon yang terbaik lah Tengku Razali Hamzah. Dan ataupun mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri akan memegang jawatan Menteri Kewangan sebab beliau pernah jadi Menteri Kewangan dan mengundang Yang Mulia Tengku Razali Hamzah sebagai penasihat peribadinya. Mungkin keadaan begitu. Dan saya merasakan kalau ini dilakukan maka mengulangi era zaman negara di bawah teraju Tun Razak dahulu. Bagaimana waktu itu ada Tan Sri Moha, ada Tun Ismail Ali, ya, Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Ini pakar-pakar kewangan, pakar-pakar ekonomi. Saya berharap
agar Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak melupakan. Ini bukan soal usia saudara, tapi pemikiran seseorang itu wajar diambil kira. Saudara Rozi Abu Hassan, Saudara Hizam Zaid, Datuk Seri Najib Razak mesti dibebaskan segera. Syahri Mat nak dibebaskan segera ni sebab benda dah berlaku begitu. Bukan mudah saudara. Itulah saya katakan hebatnya Dr. Mahathir ni, dia baling bom aja, macam laru segala-galanya. Bayangkanlah berapa lama Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di penjara. Itu keadaannya. Baik saudara, itu keadaan yang saya melihat bahawa isu tentang perlantikan dalam kabinet. Dan saya dipahamkan 5 orang daripada Parti Keadilan, 5 daripada UMNO, 5 daripada DAP, 4 daripada GPS, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Gabungan Sarawak. Itu yang saya dipahamkan. Jika itu berlaku, mudah-mudahan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun, dia pening juga, saudara. Sebab jumlah ahli-ahli parlimen yang berjaya dari Parti Keadilan ramai. Sampai itu tentulah pengikut-pengikut. Yang masalah sebenarnya sekarang ni bukan individu. Masalahnya pengikut-pengikut. Cuma saya ingin berpesan pada teman-teman. Hayati kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kali ini tak ada lagi kontrak rundingan terus. Jadi kita mengharapkan lantik menteri biar mereka menjalankan tugas untuk menangani derita rakyat. Memanglah Saudara Firdaus, penasihat ekonomi Datuk Seri Najib, memanglah, tapi beliau tidak ada di luar. Itu keadaannya saudara. Cik Mirzan, Gido, Rozi Abu Hassan, saudara. Cuma agak menarik, semalam saya mendengar, malam tadi lah saya mendengar ucapan sahabat kita, Saudara Mat Sabu. Tiba-tiba Mat Sabu berada sepentas bersama dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dari UMNO di Pulau Tioman untuk kempen, siri kempen pilihan raya negeri Tioman. Seronok juga dengar saya. Memanglah agak kekok bila ini Saudara Mat Sabu berkata dia selama hari ini duk balun UMNO. UMNO dia. Cuma saya cuba menghayati ucapan Saudara Mat Sabu tu, nampak gayanya ada sesuatu yang dilontarkan oleh beliau. Iaitu dia kata dulu masa beliau bersama dengan PAS, pemuda-pemuda daripada parti PAS tak ada bulu dada. Sebab panjat pokok kelapa untuk pacak tiang bendera PAS dan terpaksa cari buluh untuk menegakkan bendera PAS. Dalam pilihan raya kali ini, kata Saudara Mat Sabu, parti PAS mempunyai wang yang cukup luar biasa. Naik bendera pun guna kren. Dia kata sampai ke orang UMNO pun terperanjat. Bagaimana PAS kali pilihan raya yang ke-15 dulu mempunyai peruntukan kewangan yang cukup besar. Mengatasi semua parti. UMNO pun terkejut katanya. Dalam keadaan begini, beliau menuntut agar disiasat dari mana datangnya sumber kewangan yang diperoleh oleh PAS. Apakah daripada sahabatnya, seakrabnya dari Parti Perikatan Nasional. Ini perlu disiasat. Sebab itu, memang saya melihat saban hari rakyat menuntut agar Datuk Seri Anwar Ibrahim segera melakukan siasatan. Terutama berhubung tentang peruntukan kewangan negara yang diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin dulu. Sewaktu beliau mengumumkan perintah darurat, maka diambil katanya lah wang negara daripada kantung negara sejumlah 600 bilion. Dia bukan 600 juta sahaja, 600 bilion. Isu 1MDB pun hanya 24 bilion saja, ataupun keseluruhannya adalah 42 bilion yang dimomok-momokkan. Macam-macam ceritalah saudara. Tapi ini 600 bilion. Jadi sudah semestinya ia dikaji dan dilihat. Setari bila saya dengar cara Mat Sabu bercakap, memang cara dia lah. Ada lelucunya. Dan saya rasa kita mengalami episod baru ataupun jajaran baru berpolitik. Kalau dulu Mat Sabu duk balun UMNO bagai nak agak. Sekarang ni nampak-nampak gayanya dia bersama sepentas dengan Menteri Besar Pahang dan calon dan berkempen untuk calon daripada Barisan Nasional. Itulah saya kata segala-galanya berubah. Politik ni secara selalu orang Inggeris mengatakan there is no permanent friend and there is no permanent enemy in politics. Tidak ada musuh yang berkekalan, tidak ada sahabat yang berkekalan dalam politik.
Cuma kita sekarang ni menanti siapakah calon-calon menteri yang akan dibawa masuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyantuni rakyat. Itu keadaan saya. Cuma bila saya mendengar pula penjelasan, sekarang ni saya berhasrat untuk mengulas tentang calon-calon menteri, tapi belum lagi disebut, saya tak boleh mendahului. Tapi saya dikabarkan besar kemungkinan hari Sabtu lah majlis angkat sumpah. Sebab tuanku akan berangkat ke luar negara untuk lautan resmi. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh lama-lama. Kerana nanti takkan dia seorang saya nak memimpin negara ni. Dia memerlukan barisan kabinetnya. Jadi kalau angkat sumpah hari Sabtu, hari Isnin, bolehlah semua memulakan tugas mentadbir negara sebaik mungkin. Cuma saya melihat pendedahan pula daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Itu Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail. Dia kata punca dia memutuskan untuk memilih Pakatan Harapan dalam membentuk kerajaan negeri kerana dia kata cara Perikatan Nasional ni agak mendadak dan sombong. Malahan dia kata belum dibentuk kerajaan persekutuan pun dah ada offer pada menteri besar tu untuk jadi menteri. Sebab dia kata macam mana kerajaan di Kuala Lumpur belum dibentuk, dah offer menteri dah. Orang ni jadi menteri, orang ni timbalan menteri, orang ni jadi speaker. Jadi dia kata macam seolah main-main. Sebab itu saya katakan, memanglah keikhlasan itu akan tercerna akhirnya. Sebab itu akhirnya dia memilih untuk tidak bersama dengan Perikatan Nasional, sebaliknya membentuk kerajaan negeri Pahang bersama dengan Pakatan Harapan. Alhamdulillah hari ini saudara, di peringkat federal, di peringkat persekutuan, kerajaan yang dibentuk adalah dalam ajaran baru antara kerajaan perpaduan, unity government saudara. Bukan kerajaan Pakatan Harapan, bukan kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional, tetapi adalah kerajaan perpaduan. Saya menambah sikit untuk menangani derita rakyat. Saudara. Cuma yang agak menggusarkan sedikit saya, masih lagi tak selesai lagi saudara. Menurut laporan daripada media sosial MyTV Online, saya rasa ada kebenarannya. Kerana media sosial MyTV Online melaporkan setelah gagal pada cubaan pertama untuk memburukkan Presiden UMNO dalam PRU 15, musuh-musuh Presiden UMNO ini masih lagi berusaha untuk merebut jawatan Presiden daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ini dipanggilkan kluster broker. Ni dia orang mereka akan berusaha. Kabarnya memanglah wang pun sudah pun turun mengalir untuk memastikan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi ini dikalahkan. Kerana inilah kunci kepada pembentukan kerajaan perpaduan. Mereka akan berusaha sehabis mungkin untuk merampas jawatan Presiden UMNO ini, kerana bagi saya satu saja, mereka mahu mewujudkan semula apa yang disebut sebagai langkah Sheraton 2. Kali ini tidaklah Sheraton, tapi langkah Tropicana dan langkah Ampang. Kabarnya begitu. Ya, saudara, sebab tidak dinafikan, saudara, wajah poster boy yang diumpan pada rakyat dalam pilihan raya dulu gagal. Rakyat tak boleh menerimanya. Dan dalam keadaan begitu, mereka masih berusaha. Ada seseorang yang sedang ditonjolkan untuk mengambil alih jawatan sebagai Presiden UMNO. Sebab itu petang tadi, Datuk Ahmad Maslan, selaku Sesat Agung, mengadakan pertemuan dari hati ke hati dengan seramai 100 lebih, daripada 130 bahagian wanita UMNO menerangkan keadaan. Ya, saudara. Jadi sebab itu Ahrim, saya tahu pastikan Pakatan Harapan padu. Ini juga. Kerana dalam pembentukan kabinet nanti, memang semua orang akan ada yang kecewa. UMNO tak usah ceritalah saudara. Budaya dia orang tu memang begitu, asyik nakkan jawatan. Tapi sebab itu wujudnya 10 orang yang dijaja oleh pihak-pihak tertentu untuk menyokong sana sini. Nasib baiklah Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi, dia cepat bertindak dan memegang pada prinsip bahawa semua ahli-ahli parlimen tersebut telah pun menandatangani perjanjian. Jadi mereka tak boleh nak menyeberang. Itulah suasana yang boleh menyelamatkan. Jika tidak, 10 orang dah menyeberang kepada Perikatan Nasional, besar kemungkinan Pakatan Harapan tidak jadi kerajaan.
Jadi Datuk Seri Zahid Hamidi dia tegas dan tuntas sikapnya. Sebab itu beliau didendam. Saudara Zack Nasir, tak salah tu dia kata, itulah demokrasi. Memang tak salah, saudara. Tetapi kalau nak ikut demokrasi, mestilah disokong Pakatan Harapan. Sebab mereka, macam saya katalah, bahawa malam-malam saya bercakap, Pakatan Harapan dah menang pilihan raya. Dia merupakan parti yang majoriti di kalangan minoriti. Kena terimalah hakikat ini. Soalnya sekarang ni ada beli-membeli. Apakah ini demokrasi mengizinkan kita menggunakan politik wang? Ini yang disebut oleh Datuk Mat Sabu. Saudara Mat Sabu, dia kata bagaimana datangnya wang yang dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. Begitu juga dalam pilihan raya lepas, mereka berbelanja besar. Cuma saya melihat mereka sedang merobek Barisan Nasional ini dengan macam-macam usaha. Sebab itu, sebagaimana kata Timbalan Presiden MCA, dia mendedahkan bahawa di saat-saat awal selepas saja pilihan raya, keputusan pilihan raya diumumkan, terdapat orang yang meminta sokongan kepada Perikatan Nasional. Kerana dimaklumkan oleh pemimpin kanan parti daripada Barisan Nasional itu, katanya bahawa mereka harus menyertai gabungan itu untuk membentuk kerajaan baru. Jadi inilah adalah situasi serupa dengan gabungan Parti Sarawak. Macam yang saya katakan, dia sanggup terbang pergi ke Sarawak, mengatakan kepada pimpinan DPS di Sarawak bahawa pihak mereka telah pun mendapat sokongan daripada UMNO. Nasib baik. Ini yang lepas, saudara. Tapi itu tidak terhenti, ya. Ini tidak terhenti, saudara. Cuma saya nak berpesanlah pada pimpinan daripada MCA. Dua pilihan raya mereka kalah berturut-turut, saudara. Dan mereka cuma hanya mendapat 5% saja undi daripada warga keturunan Cina. Yang kita harapkan MCA sepatutnya menangani warga keturunan Cina. Tapi ini tak berlaku. Malahan saya melihat MCA gagal. Sebab itu mereka janganlah sembang lebih. Jangan banyak sembang. Kena terima hakikat bahawa warga Cina lebih menyokong kepada parti DAP. Begitu juga dengan daripada parti MIC. Anda cuma menang hanya satu kursi. Sebab dari segi result yang kita lihat dalam dua pilihan raya, undi daripada masyarakat Cina 83% dimenangi oleh Pakatan Harapan. Bukan pada MIC. Dan mereka hanya mengharapkan undi daripada warga bangsa Melayu saja, yang tentunya datang daripada UMNO. Sebab itu jangan sembang lebih lah. Kalau mereka kata nak ugut lah, nak keluar dari Barisan Nasional, kita katakan silakanlah, tak ada masalah. Malahan saya rasa kalau mereka tak ada, lebih mudah untuk pilihan raya akan datang, UMNO meletakkan calon-calonnya di kawasan-kawasan yang ditandingi oleh MIC. Pilihan raya lepas MIC dapat 11 kursi. Satu je menang, 10 ruyup. Kawasan itu majoritinya orang Melayu. MCA dapat 42 kursi untuk bertanding. Menang 2. Artinya 42 ruyup. Ada juga kawasan-kawasan yang majoriti kawasan Melayu. Jadi anda memberi masalah pada kita, tapi kita tak kisahlah, kita berlapang dada demi persahabatan. Siapa yang lebih ikhlas dalam mewujud persahabatan. Sebab itu saya katakan dalam keadaan sekarang ni, saya nak bertanya. Sebab pada 19 bulan nanti, berani ke yang 10 orang tu? Saya cuma pergi kepada mereka yang 10 orang. Yang menandatangani perjanjian, kononnya, iaitu menandatangani, aku akan bersumpah nak menyokong Perikatan Nasional. Tapi mereka terpaksa patah balik ke belakang. Disebabkan mereka terikat dengan janji dengan Presiden UMNO. Jadi, kalaulah diadakan undian nanti, beranikah mereka menyokong untuk tidak mengundi Datuk Seri Anwar Ibrahim? Hari ini alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim bertambah sokongan, bukan hanya daripada UMNO, bukan hanya daripada GPS, begitu juga daripada parti-parti di Sabah. Artinya saya kira semalam 147. Sebab itu kalaulah 10 orang ni tidak bersama dengan kumpulan kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, masih ada 137. Ambil lagi 10 lah katakan. Ada lagi 127. Masih lagi majoriti. Sebab itu mereka mampu ke mereka untuk mencabar wibawa ataupun keabsahan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Ini perlu dijelaskan, saudara.
Sebab saya melihat masih lagi ada usaha-usaha yang sedang dilakukan. Malahan sudah tular dalam audio plot ataupun usaha-usaha nak menggulingkan kerajaan perpaduan ini. Sebab itu ada pihak sudah pun mendesak agar pihak berkuasa dapat menyiasat tentang klip audio yang didakwa milik seorang ahli parlimen daripada parti politik yang bukan Pakatan Harapan ataupun UMNO, daripada Perikatan Nasional, yang mencadangkan supaya Perikatan Nasional berusaha untuk menyingkirkan DAP dan PKR daripada kerajaan. Ini sedang dilakukan. Dalam laporan polisnya, seorang ahli amanah, iaitu saudara Muhammad Rafiq Izzuddin Muhammad Syahrudin, dia mendakwa individu dalam klip itu membayangkan suatu tindakan yang sama seperti terjadi pada akhir Februari 2020 yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan pertama. Insiden itu dikenali sebagai langkah Sheraton. Menurut Muhammad Rafiq, apa yang disebut oleh individu terbabit dalam klip video tersebut merujuk kepada perbuatan yang melanggar Seksyen 124C Kanun Keseksaan, itu perbuatan yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Klip audio sepanjang kira-kira 1 minit itu dimuat naik oleh pengguna Twitter dikenali sebagai Ladybug pada 25 November lalu, iaitu sehari selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ini sedang berlaku, saudara. Jadi antara lain, individu terbabit berkata, peristiwa yang telah berlaku sebelum ini akan berulang kerana jumlah yang kita perolehi agak besar, katanya. Dan ramai pihak yang sebenarnya tidak mahu bersama-sama dengan DAP dan dengan PKR, itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang dijadi oleh mereka. Saudara, kita akan mengorak langkah, mengatur strategi yang baru untuk kita pastikan kerajaan di Malaysia ini dikuasai oleh Perikatan Nasional, kata video klip itu. Jadi menurut Muhammad Rafiq, beliau menamakan individu sebabit. Saya tak mau sebutlah, saudara. Biarlah itu urusan pihak polis. Jadi dalam keadaan itu kita tunggu juga. Namun sehingga saat ini pihak yang dinamakan dalam video klip itu masih lagi berdiam diri. Jadi turut yang dilaporkan adalah dakwaan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bersekongkol dengan Israel. Itu pun telah disiasat oleh pihak polis. Tapi bagaimanapun, ahli parlimen yang dinamakan dalam video klip itu enggan mengulas dakwaan dia adalah pemilik suara dalam rakaman audio yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Malah ketika dihubungi oleh beberapa portal media sosial, ini ahli parlimen sebut berkata dia sendiri tidak dimaklumkan berhubung perkara tersebut dan tidak mendengar sendiri rakaman berkenaan. Ini cara dia berdalih lah. Kerana itu katanya tak ada komen. Jadi artinya dia tidak menafikan. Dia cuma tak komen. Jadi kita haraplah agar pihak berwajib dapat melihat. Usaha-usaha belum apa-apa lagi sudah mahu menjatuhkan. Dalam keadaan begini, sedangkan pasaran saham dah mula meningkat, sedangkan ringgit dah mula mengukuh, pelabur-pelabur di luar sudah pun berkira-kira nak masuk dalam pasaran kita. Pimpinan antarabangsa memperakui kepimpinan negara kita yang mereka sudah melihat adanya bunga-bunga kestabilan politik yang bakal terjelma, tiba-tiba mau dikeruhkan lagi. Jadi mereka mempertikaikanlah soal pelantikan. Bagi saya dah kata bahawa pelantikan Perdana Menteri ini itu hak Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Kuasa baginda. Dan baginda akan menamakan seorang yang pada fikiran baginda boleh mendapat keyakinan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Ahli Dewan Rakyat 222. Jadi kalau 112 saja dah cukup dah. Apatah lagi kalau sekarang ni ada 147. Saudara. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan berkali-kali ini adalah kerajaan perpaduan. Soalnya sekarang ni banyak mereka tidak faham. Mereka menuduh macam-macam. Bagaimanapun, sesuatu yang saya lihat dalam mereka mau meruntuhkan ataupun berusaha untuk menggagalkan kerajaan perpaduan ini, kalangan dalam Perikatan Nasional pun dah ada nampak berbalah. Saya tengok kenyataan-kenyataan yang dibuat sama ada oleh Presiden pengurusi Perikatan Nasional
ataupun daripada pihak Setiausaha Agung PAS. PAS pula setengah Setiausaha Agungnya Datuk Taqiyuddin seolah-olah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sementara itu pihak Perikatan Nasional masih lagi tidak mengiktiraf. Kenyataan beberapa ahli parlimen pun nampak-nampak gayanya mencabar wibawa Perdana Menteri. Saya kata tak sepatutnya begitu. Ini yang saya lihat, saudara. Saya merasakan mungkinlah kelewatan membentuk barisan kabinet ini juga menyumbang kepada suasana yang agak tergantung, in the limbo. Tetapi usai saja pelantikan nanti, dia ada dua kemungkinan. Satu, kerajaan itu akan kukuh dan stabil. Dan satu lagi, kerana orang-orang keliling yang mungkin mengharapkan orang ini boleh dapat jawatan, orang yang disokong tu dapat jadi menteri. Matlamat mereka tak lain adalah untuk mencari ruang peluang. Sedangkan rakyat tak ada apa pun. Saya nak bagi tahu saudara, rakyat sekadar nak menanti siapa menteri. Hanya untuk mengetahui kenapa lambat sangat. Sebab rakyat nak melihat corak pentadbiran, ke arah mana negara nak dibawa. Bukan nak mengharapkan baik dengan menteri ini boleh dapat projek. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dah menyatakan secara berterusan pihaknya tidak lagi mengizinkan adanya kontrak-kontrak yang dilakukan secara runding terus. Malahan tadi pun Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak mengizinkan lagi sebarang usaha kalau orang datang ke pejabat dia, berjumpa dengan dia, membawa cenderamata ataupun cendera hati. Dia tak nak terima dah. Sebab itu juga boleh dianggap sebagai dalam bentuk korupsi. Dan ini mengingatkan saya era waktu beliau di Kementerian Kewangan dulu. Jadi beliau memang, saya banyak orang bertanya dengan saya kenapa saya menyokong. Saya bukan sokong, saya berkeyakinan dengan adanya Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin bahawa negara ini akan berada di paksi yang benar. Kerana dua sosok tubuh inilah, saudara, mungkin saya tak pernah bercerita, ini realitinya. Sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Kewangan, dan waktu itu Datuk Seri Zahid Hamidi adalah sebagai Ketua Pergerakan Pemuda. Beliau melontarkan apa yang berlaku di Indonesia, iaitu peperangan menentang KKN. Saya masih ingat lagi, saudara. Saya ada berbual dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, saya kata, bang, ini kalau nak lontarkan isu ini, berat ni, mungkin Mahathir akan marah. Dia kata, tak apalah, dia kata. Ini saya dah bincang dengan Pak Syekh. Pak Syekh kata, jalan je lah, dia kata. Iaitu menentang korupsi, kronisme dan nepotisme. Akibat daripada itulah bermulanya sengketa antara Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Datuk Mahathir. Berlarutan lagi apabila berlaku UMNO Barisan Nasional kalah pada 2018, bila Datuk Mahathir minta supaya UMNO dibubarkan, Datuk Seri Zahid menentang, tidak mahu. Itu yang bertambah-tambah lagi geramnya dia pada Datuk Seri Zahid. Dan hari ini, kedua sosok ini sudah berganding. Dan saya berkeyakinan bahawa negara akan dipacu pada landasan yang benar. Kita tidak lagi adanya korupsi. Kita akan mementras adanya kronisme dan nepotisme. Inilah tiga kunci ini. Kalau negara kita dapat membebaskan daripada belitan kronisme, korupsi, nepotisme, maka ekonomi kita akan berada di landasan yang benar. Di samping itu, jangan lupa rakyat menuntut. Sebab itu saya beritahu, rakyat menantikan hala tuju Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah mereka yang melakukan kepelbagaian onar daripada hasil wang negara ini disapu, dibawa keluar negara itu, apakah nak dibiarkan begitu? Saudara ABJ, dia kata Tanah Merah dah pun mula hujan. Berhati-hati ya di Tanah Merah Kelantan musim tu ya, saudara ABK. Dan saya melihat bahawa ekonomi kita ni banyak bergantung pada ketegasan pemimpin. Banyak orang mengatakan kalau dibiarkan begitu, korupsi ini perlu untuk perniagaan. Tidak. Saudara lihatlah apa yang berlaku di Indonesia. Apabila Pak Jokowi melakukan ceasefire ataupun tidak lagi nak berbalah dengan pimpinan daripada Nahdlatul Ulama dan sebagainya, Yusuf Kala, akhirnya mereka menyantuni dan mewujudkan kestabilan politik di Indonesia. Berlumba-lumba pelabur pergi ke Indonesia. Saya melihat bahawa ini juga akan berlaku di negara kita. Ramai pelabur-pelabur ini akan kembali pada Malaysia.
Seandainya pelabur kembali pada negara kita, tentulah peluang pekerjaan itu banyak, tentulah ekonomi kita akan bertambah mantap. Sebab itu saya menekankan Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti melaksanakan apa yang dijanjikan. Pertama sekali, beliau tidak akan mengizinkan undang-undang rimba berlaku di negara kita. Yang kedua, tidak akan menjadikan negara ini adalah negara Eden. Sering dalam ucapannya. Negara Eden ini negara yang gila. Pemimpinnya gila. Kalau diikutkan apa yang dimaksudkan pemimpin gila, kalau kita dengar ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz yang dikhawatiri, akan sampai waktunya kalau negara itu gila apabila mereka yang berkuasa itu diibaratkan serigala dan rakyat itu adalah kambing-kambing yang akan diratah oleh serigala itu. Hakim-hakim juga menjadi serigala yang tidak lagi mengikut hukum. Itu yang dimaksudkan sebagai negara Eden. Dan saya rasa, saya yakin ini pasti akan dirubah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukanlah saya nak memuji beliau, tapi kalau saudara tengok bicara saya dalam beberapa siri, bertahun dah saya mengatakan bahawa seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menggapai kuasa dan melaksanakan apa yang diutarakan, apa yang diungkapkan menjadi realiti, maka bertuahlah negara kita, bertuahlah rakyat kita. Tetapi kalau itu tidak terlaksana, malanglah bagi kita, maka berterusanlah kita berada dalam keadaan yang cukup sukar. Sebab bagaimana yang saya katakan, tsunami ekonomi dunia sedang mengetuk pintu negara kita. Kerana banyak negara yang sekarang ini dah tergugat. Dalam keadaan begini, kalau kita tidak mempunyai kestabilan politik, tentulah tentulah suasana itu akan mengganggu urusan negara kita. Tapi saya berkeyakinan sosok-sosok tubuh yang bakal mentadbir negara kita ini akan membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya yakin dengan kepakaran mereka. Cuma saya mengatakan untuk memperkukuhkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengulangi era Tun Razak. Jangan lupa saya, era Tun Razak. Tun Razak juga memanglah antara pengagum kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu kalau saudara dengar saya punya TikTok yang saya pernah bercakap dalam beberapa siri di Sembang Hangit bersama dengan Datuk Abdullah Sani, saya mengatakan orang yang nak bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO ini impianlah Tun Razak dan dipertanggungjawabkan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Itu 6 hari sebelum almarhum Tun Razak mengembuskan nafas terakhirnya. Ini cerita benar dan tidak siapa boleh menafikan. Dan saya yakin kalau itu yang ada dalam jiwa, dalam hati nurani Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan apa yang impian Tun Razak. Tun Razak mewujudkan dasar ekonomi baru, di mana kek ekonomi ini akan dikongsi bersama rakyat, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukannya dasar pengsuasaan. Kalau dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mula jadi Perdana Menteri, itu yang beliau ungkapkan. Iaitu beliau tidak mahu adanya sebarang runding terus. Segalanya mesti telus dan tuntas. Malahan sewaktu beliau berada di Parlimen selaku Ketua Pembangkang, kita mendengar olahannya, ketegasannya, mahukan disiasat segala kepincangan yang berlaku. Ekonomi negara kita ini dalam keadaan yang begitu, beliau mahu disiasat dan sebagainya. Bagi saya melihat ini adalah satu gandingan yang terbaik yang kita berkesempatan dapat apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin akan melantik Datuk Seri Zaid Hamidi selaku Presiden UMNO. Dan saya mengharapkan agar warga UMNO sedar supaya janganlah kita bermain dengan umpan. Mereka sedang mengumpan, saudara, usaha-usaha sedang dilakukan. Bertaburan di seluruh negara sekarang ini orang-orang tertentu yang cuba digapai dan diberi imbuhan untuk memastikan dalam pemilihan akan datang Datuk Seri Zaid Hamidi ditumbangkan. Tumbang Datuk Seri Zaid Hamidi, maka sokongan pemimpin ahli-ahli Parlimen UMNO ini akan beralih kepada Perikatan Nasional. Dan mereka juga akan membeli sebab mereka punya wang. Sebab itu sekarang ni kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim segera tubuhkan kabinet ini, jangan berlengah lagi dan lakukan siasatan. Dari mana datangnya wang yang dimiliki oleh mereka yang membeli
kuasa. Secara untuk mendapat kuasa, memang siapa pun sanggup melakukan apa saja. Wang itu tiada nilai bagi orang yang memburu kuasa. Saudara jangan lupa, tapi apakah negara kita mau diizinkan suasana sebegitu? Saya akan terus berbicara dengan anda, memberitahu penjelasan bahawa apa yang sedang berlaku sekarang ini. Sambil-sambil itu kita menanti, mudah-mudahan besok kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan barisan kabinetnya, bolehlah kita ulas. Saudara, dan saya amat mengharapkan at the end of the day, di akhir kisahnya, rakyat cuma nak tahu aku nak makan apa besok. Apakah ada makanan di atas meja? Apakah ada susu untuk anak-anak? Apakah ada wang untuk membiayai anak-anak ke sekolah? Ini yang perlu ditangani oleh pimpinan masa kini. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi dan pimpinan-pimpinan orang-orang politik, pastikan rakyat tidak dikecewakan dengan janji serbu mimpi. Saya berkeyakinan ini boleh dilakukan. Benar, saya dengar juga kabarnya speaker Dewan Rakyat juga akan berubah. Maka akan seronoklah kita ke Parlimen nanti mendengar setiap perbahasan. Saudara, tidak lagi mewenang yang bukan-bukan. Kita nak tengok ahli Parlimen kali ini bukan lagi berbicara soal peribadi. Bukan lagi berbicara soal kuasa. Kita mau melihat bahawa kemurnian Parlimen itu dipergunakan untuk membicarakan soal rakyat. Itu nanti bila sidang Parlimen nanti, saya akan ulas. Saudara Roza, PAS dengan PN, duit dah banyak. Itu saya tak boleh nak katakan, tak boleh nafikan. Bila Saudara Mat Sabu dah mengatakan, dia minta disiasat. Saudara Radwan Ani, ini Melayu tikar Melayu. Itu keadaannya. Saya dulu lagi saya dah cakap. Kena faham. Melayu ni apa maksud Melayu? Melayu ini adalah dua perkataan. Satu satu layu. Itu adalah perbuatan. Apa-apa saja ayat yang ada itu, maka melakukan. Contoh, lihat. Tak ada apa-apa. Tapi melihat. Artinya melakukan perbuatan lihat. Yang kedua, ataupun rokok. Tak ada apa-apa, saudara, rokok. Sebab tapi bila merokok, perbuatan. Umpat, mengumpat. Baca, membaca. Tulis, menulis. Hubung, menghubungi. Bercakap. Membicarakan. Bila ada saja, maka terjadilah perbuatan itu. Yang kedua adalah layu. Layu semua orang tahu. Jadi melakukan. Kalau itulah sikap orang Melayu kita ni, tidak mau berubah, maka kita akan jadi bangsa yang benar-benar layu. Jangan diizinkan begitu. Saya minta lah warga UMNO di peringkat akar umbi sedar benda ini. Saudara, use drama, minyak RM1.50 toll free. Itu saya tak mau cakap apa, kita tunggu. Tinggal tunggu pembentukan kabinet. Memanglah, kadang-kadang kita menuntut. Ada kalanya masalah tol ni, saudara, jangan lupa. Siapa bapa tol negara? Yang mewujudkan tol ini adalah era Tun Dr. Mahathir. Dan ada perjanjian antara pemilik konsesi tol dengan kerajaan. Sebuah kerajaan dia tak boleh membatalkan begitu saja apa-apa perjanjian yang telah dilakukan oleh kerajaan terdahulu. Ini yang membuatkan kesukaran yang amat sangat yang bakal dialami oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau harus mencari kaedahnya. Sebab itu saya katakan orang yang bijak dalam mencari kaedah ini adalah yang berumur oleh Tengku Razali Hamzah. Bagaimana beliau boleh mengambil alih Shell. Minyak ni hasil negara kita ni, minyak ini satu ketika dulu adalah milik Shell. Ada perjanjian antara syarikat Shell dengan Anglo-Dutch Shell ni dengan penjajah kita dahulu. Dan dalam perjanjian itu selagi ada bulan dan bintang, minyak di perairan negara kita ni apa semua adalah milik Anglo-Dutch Shell. Tapi kebijaksanaan Tengku Razali, maka itu dapat dirampas. Bukan dirampas, dicuri, tidak. Dengan undang-undang juga kita dapat mengembalikan minyak itu jadi hasil negara. Dan saya yakin apa saja perjanjian tol ke, minyak ke, boleh ditangani kalau kita ada tim, ada pasukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat pasukan yang akan membantu beliau. Ini bukan nak cari populariti saya, ini semata-mata untuk rakyat. Saya rasa begitu. Saudara Fairuz Yusof tu pasal lah PAS tolak mentah-mentah muafakat nasional sebab mereka juga terlibat dengan perbelanjaan. Saya tak boleh nak menuduh, saudara. Saya tak mau menuduh. Itu kita minta supaya pihak berkuasa menyiasat. Saya melihat bagaimana PAS sanggup mematikan
muafakat nasional. Terpulanglah. Kita tak cakap lebih, saudara. Saudara, Ikhwan, minyak sehingga 50%, manifesto PRU 2013. Betul lah tu. Itu manifesto 2013, bukan yang baru ni. Bagaimanapun, saya ingat lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berusaha. Seandainya beliau dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau akan berusaha untuk memastikan. Sebab minyak ini adalah punca kepada kehidupan rakyat. Dan saya yakin, saudara, besok apabila kita dapat tahu siapa menterinya, siapa menteri ekonomi, saya dipahamkan masalah yang ada sedikit kelewatan ni kerana ia menyentuh soal jawatan Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi. Ada sedikit yang masih dalam perbincangan. Kalau tidak lain semua dah selesai dah. Dan bersabarlah, kita tunggu besok. Janganlah di sana menanti, di sini menunggu. Rakyat juga menunggu. Tapi baru masuk 7 hari, saudara. Masuk 8 hari, baru seminggu. Mudah-mudahan negara kita ini maju, dipacu oleh pimpinan yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk rakyat. Ingat, saudara. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.